Dengan Ria 897. Saya akan teruskan dengan kisah-kisah misteri anda di Ria 897. Kalau anda mempunyai pengalaman misteri yang tak dapat dilupakan, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Ingat saudara, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Assalamualaikum Kisi dan juga pendengar misteri jam 12. Suryani berkongsi pengalaman dan ada soalan untuk kita semua. Suryani mengatakan, beliau tinggal di salah sebuah kawasan di Commonwealth. Katanya kebelakangan ini, rumah saya, katanya koridor luar rumah saya, seringkali kedengaran seperti suara tangisan seorang gadis. Kadang-kala saya rasa pelik dan hairan. Pernah beberapa kali saya nampak suami saya terbangun di waktu malam. Tapi kata Suryani, bila ternampak suaminya terbangun di waktu malam, menjadi tanda tanya, dia terdengar suara yang menakutkan itu. Tetapi suami tidak mendengar, seolah-olah macam tak rasa apa-apa yang seram berlaku. Boleh tanya pendengar tak, adakah gangguan itu saya saja yang mendengar ataupun gangguan itu memang mungkin mainan minda saya saja. Terima kasih yang ikhlas dari Suryani yang kirimkan mesej kepada saya berasal dari Commonwealth. Jadi pendengar Ria 897, kalau anda ingin berikan pendapat pandangan anda tentang Suryani yang tinggal di Commonwealth, katanya di luar rumahnya kebelakangan ini di koridor kedengaran seperti suara tangisan wanita. Suami bangun waktu malam mungkin nak ke tandas tapi tak dengar apa-apa. Macam tak perasan pun sesuatu yang berlaku. Beliau kerap kali mendengarnya. Adakah gangguan itu datang mengganggu beliau sahaja? Ataupun itu hanya satu mainan minda? Bagaimana? Apa kata anda? Baik pendengar Ria 897, saya akan buka talian. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Dan ingatlah setiap kisah hanya satu hiburan saja. Sebelum itu ingin saya ketengahkan sebelum saya jawab panggilan daripada Sheila berkongsi peristiwa pengalaman yang menakutkan. Apa khabar Kisi, pendengar misteri jam 12? Nama saya Sheila. Saya pernah terkena satu gangguan yang amat menakutkan. Sebenarnya Kisi, rumah saya ni agak sunyi dan sepi. Saya tinggal di Jurong West Extension. Kawasan rumah saya, kalau selepas jam 10 malam, memang kolong blok belakang rumah tempat letak kereta semua sunyi sepi. Pernah sekali tu, saya ni memang penakut sangat. Kalau saya tengok jam, dah pukul 12.30 malam, saya takkan keluar dari bilik. Walaupun terkucil nak buang air kecil, saya akan tahan sampai waktu pagi. Saya tak cakap bohong dan tak buat-buat cerita Kisi, kata Sheila. Jadi dalam bilik saya ada jam. Kenapa saya takkan keluar Kisi? Kata Sheila, ini kerana saya pernah terkena ataupun gangguan. Ternampak sesuatu di tingkap dapur. Saat itu bila saya berada di depan pintu dapur nak melangkahkan kaki, keadaan tingkap dapur dan dapur saya memang gelap. Jadi saya macam terperasan ada orang sedang menyangkung Kisi di jendela dapur saya. Sejak dari itu bila ternampak sesuatu yang menakutkan, saya dah tak berani nak keluar masuk ke dapur. Sebab waktu saya nampak, saya ingat lagi waktunya sekitar pukul 3 pagi. Pendengar Ria 897, jadi Sheila mengatakan yang beliau dah buat keputusan. Selepas 12.30 malam sampailah waktu subuh, dia tak akan bangun kalau nak ke tandas. Dia akan kejutkan mungkin ibu dan ayah. Kalau tidak, dia akan tidur sampai ke pagi. Jadi pendengar-pendengar Ria 897, perbuatan Sheila ini diketahui oleh adiknya ketika dia sedang berbual dengan ibunya tentang dia takutlah nak bangun selepas 12.30 malam. Jadi adiknya, ibunya pun mengatakan sesuatu pada adik. Kakak kau kalau malam nak pergi toilet, dia kejut kau bangun Jadi dia pun dapat tahu, ibu pergi ceritakan yang saya selepas 12.30 malam tak akan bangun. Pendengar-pendengar Ria 897, saya tak tahu Kisi. Pada satu malam, apabila saya terbangun tengok jam baru pukul 11 suku, saya keluar dari bilik, masuk ke dalam tandas, kemudian legakan diri. Dalam tandas,
Tandas saya tepi tingkap dapur. Dalam keadaan saya sedang legakan diri, saya terdengar bunyi sesuatu di tingkap. Macam bunyi sesuatu sedang berdesing. Membuat saya rasa takut meremang bulu rumah. Casey, bila nak keluar dari tandas, saya cuba menjenguk-jenguk apa yang ada. Dan ternyata dekat tingkap dapur ataupun jendela dapur saya tidak kelihatan apa-apa. Apabila saya keluar dan jalan di mana tingkap dapur berada di belakang saya terasa macam ada benda sedang memanggil nama saya dari belakang. Sheila. Casey, saya lari masuk ke dalam bilik. Saya ambil telefon. Saya tengok jam. Jam di dinding dalam bilik 11.25. Jam di telefon bimbit saya 12.25. Rupa-rupanya dapat tahu dipendekkan cerita, Sheila katakan, adik saya telah pun cepatkan lambatkan jamnya 1 jam, lambatlah dari waktu yang sebenar. Jadi jam sebenarnya waktu pukul 12.25, adiknya cepatkan masa ataupun lambatkan masa kepada 11.25. Membuat Sheila ingatkan waktu itu sebelum pukul 12. Saya memarahi adik saya. Sejak hari tersebut, saya tidak lagi menggunakan jam di dinding. Malah setiap kali kalau nak bangun, nak ke tandas di waktu malam, saya akan periksa jam di telefon bimbit. Saya akan periksa jam pada alat MP3 saya, barulah saya akan keluar bilik. Terima kasih dan juga selamat tengah malam, Casey. Baik, anda boleh hubungi saya sekarang 669-11897. Kisah-kisah yang telah pun diketengahkan malam ini, ada yang kata mungkin ada rasa seram, dan ada boleh jawab soalan Suryani tadi. Suami tak dengar, beliau dengar bunyi tangisan. Apa kata anda? Adakah mungkin gangguan itu memang ditujukan khas untuk Suryani, ataupun Suryani ini dalam keadaan mengigau lah, terdengar sesuatu yang mungkin suami sendiri tak dengar? Kita ke hujung talian dan saya perlukan kerjasama dari anda supaya matikan suara radio dan tidak terganggu bila anda ingin bercerita. Awal tadi saya dah terpandang satu kiriman SMS yang berkongsi kisah pendek yang datangnya daripada Encik mana tadi kejap. Okey. Ini dia. Pendengar kita yang bernama Cik Moksin. Okey. Saya dah baca awal tadi kisahnya dan Cik Moksin mengatakan beliau pernah menghantar adik iparnya balik agak malam lah. Adik ipar dan juga suaminya, iaitu adiknya sendirilah ke rumah. Dan waktu itu sekitar pukul 1 pagi, mereka sebenarnya baru pulang dari seberang tambak. Dan bila nak balik daripada JB itu, Cik Moksin menghantar mereka berdua, suami isteri, ke rumahnya. Rumah adik ipar dan juga adiknya lah tinggal di rumah mertua. Mertua mereka menetap di sebuah kawasan di Singapura yang dikenali sebagai antara tempat-tempat yang keras. Tak tahulah sejauh mana kebenaran ya. Katakan adik mereka tinggal di rumah mertua. Mertua mereka tinggal di kawasan yang dikenali sebagai Bukit Purmai. Dan katanya pernah saya ni pergi hantar mereka. Bila nak keluar daripada kawasan tempat letak kereta, kata Cik Moksin, saya kelihatan seorang makcik sedang berjalan nak turun bukit. Jadi dari jauh saya tengok makcik ni jalan pelan sangat. Dia pun niat dia baik. Apa yang dia buat, katanya Encik Moksin, saya pun perlahankan kenderaan. Kemudian, kata Encik Moksin, saya jemput makcik tu lah. Dia turunkan tingkat depan, dia tanya, makcik nak turun bawah, nak ke mana? Bus stop ke nak jalan ke main road? Saya boleh hantar. Sebab memanglah kelihatan makcik tu jalan macam kakinya sakit. Jadi dengan tumpang sampai ke bawah tu boleh kurangkanlah perjalanan makcik tersebut. Dan Cik Moksin kata, kereta saya ni Casey, kalau pintu belakang ni, saya kena buka dari dalam. Dari luar tak boleh dibuka. Jadi Cik Moksin mengatakan, saya pun dah naikkan tingkap, saya kebelakangkan kerusi saya capai pintu belakang, saya tarik dan tolak. Kemudian saya panggil Cik, saya tengok Casey, sebelah kiri, kanan, depan, belakang, seluruh kawasan dekat Bukit Purmai nak turun bukit tu, makcik tu dah hilang. Tiba-tiba dapat rasa Casey bau harum. Bau macam bunga katanya. Macam bunga kenanga pun ada malam yang dimaksudkan. Meremang bulu rumah saya. Saya terpaksa keluar dari kenderaan saya nak tutup pintu. Sebab kalau saya nak capai memang tak sampai. Saya keluar. Cik Moksin katalah beliau keluar daripada tempat keretanya.
dan terus tutup pintu. Naik balik kenderaan, terperanjat makcik yang sama rupa-rupanya masih lagi berdiri di tepi kenderaan. Tapi dia hairan, bila dia tutup pintu, langsung tak nampak. Oleh kerana beliau tak nak lagi lah mencetuskan sebarang rasa takut, beliau terus pandu dan tinggalkan makcik tu di belakang. Itulah pengalaman Cik Mohsin di Bukit Purmai. Satu hari mungkin saya nak baca lah kisah seram di Bukit Purmai. Duduk sana dan tengoklah macam mana. Baik, kita sekarang ke hujung talian bersama dengan pendengar kita. Hello, selamat tengah malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa bercakap ni? Ini Catherine bercakap. Siapa? Catherine. Dan ni buat panggilan dari mana bang? Dari daerah Bedok. Dan pengalaman anda tentang apa? Gangguan dalam rumah ke, penampakan ke, macam mana ni? Ni waktu kami bekerja malam. Saya dengan partner saya lah. Silakan. Okey. Waktu tu kejadian ni dalam 2 ke 3 minggu yang lepas lah. Saya bekerja di bahagian Bedok, bahagian sekolah. Okey. Waktu tu dah lepas pukul 1 lebih. Saya di atas, kawan saya di dalam ofis. Jadi, saya dekat bawah, dekat bawah ni, saya dekat atas ni, saya nampak pintu yang atas komputer room tu, dia terbuka, tertutup. Jadi, saya tengok-tengok, pintu yang lain, tak ada gangguan lah, tak ada apa-apa. So, saya radio, kita pakai walkie-talkie kan. Hello? Silakan, teruskan. Kita pakai walkie-talkie. So, saya cakap dengan teman saya di bawah. Cikgu, saya di atas ni, pintu ni tutup, buka. So, kawan saya cakap, okey awak tunggu saya, kita naik atas. Ni bila teman saya naik atas tu, pintu yang tertutup, terbuka tu, dia tertutup terus tau. Jadi bila kita tengok pintu tu dia terbuka pelan aja. Kita pun baca sesuatu. Bila teman saya menegur, apa jeling-jeling. Yang jeling-jeling yang main-main pintu terus tertutup dengan kuat. Cikgu. Casey. Pintu tertutup dengan kuat. Jadi kami berdua tengok, betul-betul tengok. Naik atas tak ada apa-apa. Bila kami turun, baldi yang di bawah tu ada baldi lah, susu baldi. Tercampak dengan kuat. Casey. Kita pun tak tahu apa benda lah tu. So, saya dengan partner saya bacalah apa-apa yang boleh. Itulah pengalaman kita, cikgu. Casey. Ya, terima kasih Okey. Kembali. Baik, silakan hubungi saya sekarang 669-11897. Kalau ada pengalaman misteri, dan awal tadi kisah daripada pendengar kita yang katanya menghantarlah Cik Mohsin hantar adik ipar dengan adiknya pulang ke rumah mak mertua mereka di kawasan Bukit Purmai. Jadi ternampak makcik ni niat baik nak hantar makcik ni jalan kesian perlahan-lahan Jadi bila dia buka pintu, dia terperanjat, makcik tu hilang. Jadi bila dia kembali ke dalam kenderaan, makcik tu sebenarnya masih lagi berdiri tepi kenderaan. Siapa sebenarnya yang dia nampak? Dan adakah anda penduduk Bukit Purmai pernah mengalami dengar cerita yang diceritakan oleh Cik Mohsin awal tadi? Kita ke hujung talian 669-11897. Ingat, setiap kisah hanya satu hiburan sahaja. Hello, selamat tengah malam. Hello. Siapa bercakap tu? Kak Sauda. Kak Sauda apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dan Kak Sauda ada pengalaman tentang apa ni? Tentang inilah Mr. Poch. Mr. Poch Gula-gula nama glamour Saya. Jadi pengalaman penampakan gula-gula ni di luar rumah, dalam rumah, tempat tugas macam mana ni? Di tempat tugas. Silakan. Time tu kakak kerja tempat luar sana. Kondo ada kondo kat sana. Jadi kat sana tu memang kita bikin clocking. Partner 2 orang, kakak dengan satu partner. Jadi partner ni memang tak nak bikin clocking. Jadi kakak in charge kat sana terpaksalah bikin. Dia hari-hari bikin biasalah. Tapi macam tahulah tempat tu memang ada lah. Tapi kita buat tak tahu pasal kita nak cek rezeki kan. Jadi kakak ni bikin lah clocking. Jadi naik rooftop. Naik rooftop. Kali lupanya gula-gula ni duduk kat tangga. Jadi tempat nak lalu tu tempat tangga yang dia duduk, Casey. Allah Akbar. Allah aja yang tahu.
Jadi benda tu menghalang kakak daripada berjalan lah. Dia duduk dekat tangga tu Kat tangga dia sandar kat tembok. Jadi kakak ni Allah, orang kata nak tak nak, orang kata memanglah tak semua tak mudah tau, tak mudah. Tapi kita percaya Allah yang satu kan. Jadi kakak terpaksa jalan sebelah dia. Jalan sebelah dia tapi tak tengok lah Casey. Takkan kita nak berhenti nak tengok kan? Siapa nak buat? Siapa yang berani kan? Jadi kakak pun turun baca ayat kursi. Baca sampai tengah langgang tau Casey. Tapi bila ingat balik, baca balik. Sekali rupanya Casey nak terangkan bunyi gula-gula ni. Kakak tak tahu macam mana nak terangkan macam mana bunyi gula-gula ni. Nak kata bunyi macam mistik pun ada. Jadi akak pun turun betul lalu sebelah dia Casey. Tak nak lah sebab apa tak ada jalan lain. Jadi bila kakak dah lalu, kakak tak tahu dia belakang Casey ni sekarang nak masuk lift pula. Dan nak tunggu lift pula naik. Tunggu lift dah turun. Jalan Casey. Sekejapan dia dah ada tempat depan gate. Nak tak nak kakak buat tak tahulah Casey. Buat tak tahu baca. Lama juga Casey dia nak pergi Casey. Jadi kakak pun tawakal lah nak cari rezeki kan. Itulah pengalaman kakak. Orang kata kira terpaksa jalan sebelah dia. Wah, dia boleh menghalang jalan kakak Kakak berani pula nak jalan depan dia Pasal nak cakap berani tu tidak Casey. Tapi cuba. Kalau Casey nak cuba, Casey boleh cuba. Atasi takut Casey dulu. Tengoklah baru kita boleh maju. Ya, terima kasih Kak. Sama. Itu dia Kak Saudah berkongsi pengalaman. Kalau anda, saya ni nak tanya soalan. Saya suka tanya kalau situasi macam ni. Sekarang ni anda nak balik. Tapi anda nak balik ni, jalan yang harus anda gunakan, satu-satunya jalan yang ada tu dihalang oleh kehadiran makhluk-makhluk yang menakutkan. Mungkin kat situ tiba-tiba anda ternampak ada perempuan rambut panjang sampai ke lantai sedang berdiri. Adakah anda akan lalu? Ataupun tak apalah, kirim salam. Kalau aku patut tunggu sampai pagi, tunggulah. Bagaimana? Apa kata anda? Kalau anda tanya saya, nanti saya beritahu. Saya fikir dululah. Kalau nak balik tu, konon satu lorong ni, satu pintu ni je. Keluar masuk tu lah yang akan sampai ke rumah saya. Apa saya buat? Misteri Jam 12 kembali bersama anda. Dan di sini, katanya, daripada pendengar kita yang bernama siapa ni? Ini Obek Mardi. Dah lama tak dengar suara Obek Mardi. Nama bukan suara dan nama tak dengar, tak nampak SMS dari Obek Mardi. Katanya Obek Mardi, Casey Bukit Perumai jangan main-main. Di sana tempat Radin Mas Casey. Dan katanya memang tempat tu keras. Sebab sana merupakan kawasan lama lah, tanah perkuburan yang lama. Bukan saja orang-orang Singapura, malah mereka kerabat diraja dari Malaysia, dayang-dayangnya juga ditanam di kawasan Teluk Belanga. Jadi tempat tu permainan tamannya. Ada juga yang telah menimba ilmu pada pohon-pohon tertentu. Ada yang sampai salah gunakan. Katanya tak nak sebutkanlah Casey untuk meraih keuntungan dalam hidup yang sementara. Tadi Casey ada tanya tentang ternampak sesuatu yang menghalang jalan. Saya ingin berkongsi sesuatu. Teringat akan satu pengalaman ketika saya baru-baru berjinak dalam bidang inilah. Waktu itu saya bukan berada di Singapura. Saya berada di salah sebuah kawasan di Malaysia, di mana saya di sana untuk melanjutkanlah ilmu yang saya pelajari, kata Obek Mardi. Dan di satu kampung ni, apabila dapat satu permintaan supaya membantu seorang pelajar yang bernama Ain. Katanya budak Ain ni seorang pelajar dari kampung ... tersebut. Setiap kali kalau dia balik dari sekolah, dia pasti akan kena gangguan. Jalan yang dia gunakan tu adalah satu jalan shortcut. Jalan ini merentasi Semak Samun. Dan setiap kali kalau dia balik sekolah waktu biasa, misal kata Obek Mardi, sebentar ya, saya tengok SMS-nya tergantung tak. Okey, boleh. Kata Obek Mardi, kalau dia balik kadang-kala sekolahnya waktu habis pukul
satu tengah hari, tak ada apa-apa. Tapi kalau sekolahnya habis lambat, mungkin dia ada kelas tambahan, ada kegiatan luar darjah, dan dia akan sampai rumah nak dekat waktu maghrib, dia jalan laluan kawasan tu, sampai rumah ibunya kata akan berkelakuan ganjil dan pelik. Antaranya dia akan duduk dalam tandas lama tak nak keluar. Kadang-kala ibu sampai ketuk pintu tandas. Dia akan menyanyi dalam tandas lagu dalam bahasa yang ibunya sendiri tak pernah dengar. Jadi bila ibu tegur, dia akan tak indahkan, dia akan jalan dengan keadaan berkemban masuk ke dalam bilik sambil bermain-main dengan rambutnya. Dan gangguan budak ini telah pun sampai kepada saya dan juga rakan-rakan yang lain yang ada menuntut ilmu bersama dengan salah satu perguruan di sana. Jadi saya diarahkan dan juga 2 orang sahabat untuk membantu keluarga ini. Jadi kami tanya, berbual, dan ibunya pun menceritakan tentang jadual dia bersekolah balik jam berapa dan sebagainya. Jadi dari situlah baru saya dapat tahu, rakan-rakan saya kata Ubat Mardi dapat tahu yang budak ni kalau balik waktu maghrib mesti ada gangguan. Saya dengan teman-teman pun waktu maghrib telah pun singgah ke jalan yang budak ni sering gunakan. Rupa-rupanya budak ni mempunyai satu keberanian yang luar biasa. Budak-budak kampung yang lain kalau dah pukul 5 tak ada kawan, takkan jalan kisi walaupun terang benderang cahaya matahari. Dia ni pelik, dia tak kisah, dia akan jalan kisi tak kira waktu. Malam hari pun dia akan jalan. Padanya shortcut cepat sampai rumah. Jadi oleh kerana dia ni tak fikir yang bukan-bukan, dari situlah makhluk ini telah pun mengambil kesempatan darinya. Rupa-rupanya bila saya berbual dengan makhluk yang mengunjungi badannya, mengatakan budak ni selalu nampak aku berdiri tepi pokok. Dia akan senyum lambai. Pernah beberapa kali dia berdiri memerhatikan aku. Dari situ aku tahu yang dia ni tak tahu aku ni sebenarnya siapa. Bila aku rasuk dalam badannya, dia pun masih tak perasan lagi. Dari situlah kisi, kadang-kala orang-orang yang baik ni yang tak tahu apa-apa pun akan kena gangguan. Lama-kelamaan saya dengan teman-teman cuba mengubati, menguruskan budak ini sampailah makhluk itu keluar dari badan si budak Ain. Dan kemudian saya pun memberitahu ibunya, memberitahu dia jangan jalan di situ lagi. Dan setelah itu barulah gangguan ini tidak lagi terlaksana. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Ubat Mardi. Saya rasa memang cukup pelik dan aneh kalau mempunyai seorang anak gadis lagi. Lain orang termasuklah mungkin budak-budak lelaki takut sangat nak jalan dekat semak samun tu walaupun shortcut, walaupun terang. Kalau jalan seorang kirim salam lah. Tapi kalau ada rakan-rakan yang lain, mereka beranilah mengikut pengalaman kisah yang diceritakan oleh Ubat Mardi. Tapi budak ni lurus bendul Dia tengok, alah ni shortcut apa jalan setiap kali dia jalan, dia nampak benda tu berdiri, dia ingatkan kawan. Dia ingatkan macam adalah orang-orang kat situ sampai dia tak sangka buruk pun. Dia tengok benda tu macam baik lah. Dia benda tu pun makhluk jin tu tersebutlah katanya mungkinlah saya rasa telah pun mengambil kesempatan budak tersebut. Jadi apa kata anda? Okey, kita akan terus ke hujung talian. Silakan hubungi saya di 669-11897. Jadi memanglah, adakah benar anda setuju tak? Kadang-kadang orang-orang ni yang baik sangatlah, yang tak suka buruk sangka, fikir bukan-bukan, mereka juga antara mangsa-mangsa gangguan. Kita bersama dengan teman kita. Hello, selamat tengah malam. Selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Nama saya Muhammad. Muhammad, saya nak tanya soalan ni sebelum anda bercerita ni. Kalau anda seperti saya gambarkan tadilah nak balik jalan dekat satu kawasan ni, kena jalan tempat tu, dan tempat tu tiba-tiba depan anda ternampak benda yang menakutkan lah. Anda akan teruskan ataupun tak apa? Ini berat ni. Saya pun tak tahu macam mana belum lagi dapat macam dia punya gambaran ni misal katalah kalau anda nak sampai rumah kena naik tangga. Tapi rumah anda tak ada lift, ada tangga. Rumah tingkat 4. Tiba-tiba tingkat 3 ada dia tengah duduk menangis. Awak teruskan ataupun awak duduk kolong blok sampai pagi? Macam mana? Telefon orang kat atas lah, turun. Telefon siapa? Orang isteri lah Telefon isteri ke. Baik. Dan pengalaman anda tentang apa, Muhammad? Silakan. Okey, pengalaman saya ringkas. Saya duduk di kawasan Punggol tu. Jadi satu malam ni saya tidur, tengah tidur tu saya terkejut lah pukul 2 lebih pagi ke 3 lebih gitu lah. Lepas dengar misteri jam 12 lah tu. Lelap jap. Sekali bila bangun tu isap rokok kat tingkap.
Sekali bila dongak kat atas tu, tengok kat tempat langit tu, macam ada 7 burung lah. Tak tahu macam burung apa tau. Macam apa ni, macam itik ke atau macam tak tahu lah, leher orang panjang-panjang. Jadi dia terbang macam ular tu, berdirit. Okey. So daripada blok ni ke blok yang depan. Jadi macam saya perhatikan, macam takkan burung malam-malam kan, itik pula tu macam satu line straight tu, tapi dia macam ular tu dia punya jalan tu. Jadi macam entah saya pun tak tahu tu apa. Jadi ni dia berlaku di rumah anda, kawasan rumah anda? Ya, saya di atas blok lah. Atas blok kawasan mana? Blok. Jurong ke? Punggol. Oh, Punggol. Ini tahun bila berlaku perkara ni? Tahun ni bulan lepas. Barulah juga Baru juga. Ya, terima kasihlah kerana berkongsi Okey, baik. Mungkin pendengar-pendengar dia boleh berikan pendapat pandangan anda tentang apakah mungkin penampakan yang ganjil dialami oleh pendengar kita awal tadi. 669-11897. Yang ini pula kisah yang ringkas daripada siapa ni? Daripada Nora. Casey, tadi Casey tanya kan tentang nak naik, nak pergi ataupun tak nak kalau jalan tu dihalang oleh sesuatu lembaga yang menakutkan. Saya pernah ada pengalaman yang agak serupa. Saya balik kerja satu suku pagi berada di kolong blok, turun dari company transport. Sambil itu berjalan, saya akan SMS tunang yang saya dah sampai rumah. Waktu tu masih ingat lagi. Saya berada jaraknya dari lift depan lift lobby tu dengan jarak saya berada tu lebih kurang 20 meter. Jadi jarak 20 meter saya nampak Casey ada perempuan jalan naik lift. Bila saya nampak perempuan tu berjalan masuk ke dalam lift, saya pun kejar. Yalah Casey, dari naik sorang-sorang lebih baik naik berdua. Jadi saya nampak dia masuk, saya kejar. Saya kejar sampai depan lift, saya tekan pintu yang hampir-hampir tertutup, pintu lift terbuka. Bila pintu lift terbuka, saya tengok dalam tak ada orang, Casey. Dan apakah mungkin jawapan saya, Casey? Saya tak naik lift. Saya terus telefon bapa saya untuk turun bawah jemput saya naik atas. Kalau nak naik tangga, rumah saya tingkat 9. Saya rasa kalau dia menjelma tingkat 5, saya dah semput, Casey. Jadi memang cukup menyeramkan. Saya memang sah nampak ada perempuan susuk tubuh masuk ke dalam lift. Saya kejar tekan butang, pintu lift terbuka, dalam kosong, langsung tak ada orang. Awak ni kenapalah cerita macam ni? Saya balik naik lift. Kalau kena naik tangga lengit, babe, rumah saya pun tinggi Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Siapa bercakap ni? Juanda sini. Juanda berkhabar sihat Dan ini saya nak tanya, kalau anda dalam situasi pendengar kita tadilah ternampak orang nak naik lift, awak pun kejar sampai depan lift terbuka, dalam lift tak ada orang. Awak naik lift atau tak nak naik? Tak naik. 100% lah tak naik. Saya pun tak akan naik. Memang yelah, tiba-tiba dalam lift, tiba-tiba dia jelma kat belakang Tolong picit tingkat 10 boleh? Boleh pingsan, babe Boleh. Lelaki tak lelaki. Baik, dan tetap kecut. tetap juga kalau nampak-nampak benda gini, sebab apa? Ini semua ada ilmu, babe Betul. Ilmu di dada belum cukup, tak boleh lah. Baik, Juanda, kisah anda tentang apa ni? Silakan. Ni saya pasal penanggal lah, tak salah saya. Penampakan penanggal ini baru berlaku ke bila ni? Tahun lepas bulan puasa. Silakan dengan kisah anda. Okey. Ni terjadi pada bulan puasa yang keberapa lah. Kan? Sesudah subuh. Sesudah subuh, saya nak tengah tunggu teksi. Tempat dia tempat mana tahu? Tempat Bukit Permai juga. Kan? Okey. Tengah saya tunggu teksi tu, tiba-tiba nampak macam satu api tau, Casey. Macam berbola api satu. Dia punya macam tujuh-tujuh kan dia lain kan. Warna merah ke putih ke macam mana? Warna kuning. Okey. Kuning kebiruan. Dia besar dalam agak-agak dalam 25 meter atas tau. Kan? Jadi saya ingat ni tujuh-tujuh saya biasa nampak kecil kan dia. Tapi ni bola dia besar tau, Casey. Lepas tu dia punya macam bergerak dia macam terbang gitu. Macam mendak, macam mendak gini lah, slow bergerak gitu kan. Sekali saya tanya kawan-kawan lah, ni apa kan?
77 ke apa. Tapi nak cakap ni macam penanggas. Saya pun tak pernah nampak kan ni. First time. Tapi bulan puasa KC, terperanjat juga kan. Jadi kemudian apa anda lakukan bila ternampak cahaya yang menakutkan itu? Saya ingat nak keluarkan iPhone nak pergi ambil video lah. Tak sempat KC. Dia dah bergerak. Dah hilang lah daripada pandangan. Itu je lah kisah saya. Terima kasih. Terima kasih Jawanda kembali. Baik, itu dah pengalaman daripada pendengar kita ya, berkongsi pengalaman penampakan cahaya yang menakutkan. Dan teman-teman Ria 897, saya cerita-cerita ni